Perdana Menteri Lee Hsien Loong berkata Singapura berjaya mengelakkan kemelesetan ekonomi pada 2023 ini apabila ekonomi tumbuh 1.2%. Namun, dalam amanat tahun baru beliau hari ini, PM Lee memberi amaran tentang persekitaran antarabangsa yang kurang baik. Beliau juga menggesa rakyat Singapura untuk menyokong peralihan kepimpinan kepada Encik Lawrence Wong demi mengatasi cabaran masa depan. Pertemuan antara Presiden Amerika Syarikat dan China di San Francisco baru-baru ini memantapkan semula hubungan dua hala yang berkocak. Namun di Ukraine, pertempuran berterusan. Sementara di Gaza pula, ribuan orang awam maut dan penderitaan kemanusiaan yang ngeri berterusan. Walaupun masyarakat Islam Singapura paling terkesan, para pemimpin agama dan masyarakat, kata PM Lee, giat menyokong perpaduan sosial Singapura. Maka itu PM Lee nyatakan Singapura mesti terus mendekati isu-isu yang berpotensi memecah belahkan masyarakat seperti konflik Israel-Hamas dengan sikap toleransi. Isu ini menyumbang kepada apa yang PM Lee anggap sebagai tahun 2023 yang mencabar selain kos sara hidup yang semakin tinggi. Meskipun Singapura mengelakkan kemelesetan ekonomi dengan mencatat pertumbuhan 1.2% tahun ini, keluarga-keluarga masih merasakan tekanannya. Kadar GST akan naik kepada 9%. Namun, kata PM Lee, sumber hasil negara tambahan ini akan menampung perbelanjaan penjagaan kesihatan yang kian meningkat sedang penduduk kita semakin menua. Bagi mengurangkan kesan kenaikan GST, keluarga-keluarga akan tetap menerima pakej jaminan tahun ini. Dengan cara ini, kata beliau, keluarga-keluarga memerlukan akan mendapat bantuan dan pemerintah boleh memastikan keuangan negara kekal kukuh dan mampan bagi jangka panjang. Memandang ke tahun 2024, PM Lee memberi amaran tentang keadaan persekitaran luar yang boleh menjejas Singapura. Sungguh pun keadaan geopolitik tidak menentu dan perubahan iklim mewujudkan cabaran besar, Singapura ada sebab untuk menaruh harapan. Ekoran kemajuan teknologi yang pesat, perubahan perniagaan dan kemahiran yang dipertingkatkan. PM Lee juga memberi jaminan bahawa pemerintah sedang membantu golongan yang lebih memerlukan dengan membina perumahan awam yang mudah dimiliki dan menjaga penduduk yang kian menua. Semua usaha ini membentuk sebahagian daripada Pelan Induk Kompak Sosial yang diperbaharui. PM Lee menyifatkan agenda melakar hala tuju Singapura sebagai satu matlamat yang tinggi, lebih-lebih lagi kerana ia harus dicapai dalam era perubahan pesat. Beliau merujuk kepada negara-negara lebih besar yang berpecah belah kerana gagal menangani isu-isu mencabar secara berkesan. PM Lee menyatakan bahawa Singapura tidak mampu melakukan kesilapan yang sama. Oleh itu, PM Lee menggesa rakyat Singapura untuk memberikan sokongan penuh kepada DPM Lawrence dan pasukan 4G beliau. Beginilah caranya, katanya, untuk Singapura mengatasi cabaran-cabaran yang mendatang. Presiden Tharman Shanmugaratnam turut menyampaikan ucapan tahun baru kepada semua rakyat Singapura. Dalam satu catatan video menerusi Facebook dan Instagram siang tadi, beliau menyeru supaya pada tahun baru ini diperdalam lagi rasa saling menghormati dalam kalangan warga Singapura dari kaum dan agama berbeza. Beliau mengajak rakyat supaya berkongsi lebih banyak lagi kehidupan kita secara bersama dan bukan saling berjauhan seperti mana di banyak negara lain. I will do my utmost to work with the government, civil society and all of you in the months and years to come to build a deeper and lasting culture of respect and dignity for all. I will also continue to project Singapore and our voice of reason in the world, now more important than ever in the divided times we are in. Singapore must always be a special place, a place Singaporeans and the world see hope in. Saudara, kegairahan dan kemeriahan menyambut kedatangan tahun 2024 dirasakan di sana-sini. Dan kawasan yang sinonim dengan sambutan tahun baru adalah di Marina Bay, di mana lebih setengah juta orang dijangka berhimpun untuk meraihkannya kali ini. Dan untuk mendapatkan laporan terkini, kita lintas langsung bersama wartawan Nurhami Hakim yang berada di sana. Hakim, bagaimanakah keadaan di sana? Silakan Hakim.
Ya, Rosli, kalau kita dapat lihat ya, begitu ramai sekali orang yang sudah pun berada di kawasan Marina Bay ini. Kalau kita lihat aplikasi Crowd at Marina Bay sekarang ini ya, mungkin masih lagi hijau di kebanyakan kawasan dan ini menandakan bahawa tidak begitu sesaklah kawasan-kawasan di sini. Namun apabila warnanya bertukar kepada jingga ataupun merah, ini menandakan bahawa kawasan ini sudah pun sesak. Dan bagi mereka yang ada di sini juga, mereka bukan sahaja menantikan pertunjukan bunga api pada jam 12.30 malam nanti. Mereka juga menantikan ataupun menikmati persembahan-persembahan di konsert Let's Celebrate 2024 anjuran MediaCorp yang berada yang dianjurkan di kawasan Promontory sekitar 300 meter di belakang saya ini, dan menurut pihak MediaCorp sudah lebih 2,500 orang yang berada di kawasan itu untuk menikmati persembahan-persembahan di sana yang antaranya daripada bakat-bakat tempatan seperti Syaza, Iman Fandi dan juga pelawak Kumar ya. Dan bagi mereka yang ada di sini, mereka bukan sahaja baru tiba ya. Ada yang sudah sampai pada sekitar jam 4 petang dan cuaca hujan tidak menghambat ya semangat mereka untuk menyambut tahun 2024 di sini. Kalau ramai orang nanti susah dah dapat duduk . So kita datang dulu early, so boleh tengok view sampai malam. Selalunya macam I think I always with my friends. So maybe this is something different, macam lain sikit dapat keluar my family members and spend time with them. Tak kisahlah hujan ke apa, as long kita happy. Setahun sekali saja kan. Hakim ya, keselamatan para pengunjung pastinya adalah satu keutamaan. Bagaimana agaknya kesesakan dan kawalan keselamatan di kawasan Marina Bay itu? Ya, Rosli, kita sebenarnya dapat melihat ya beberapa kaedah diterapkan di sini, termasuk kira-kira 600 pegawai polis yang dikerahkan di sini. Antara lain juga pagar-pagar juga dipasangkan. Jadi bagi pihak polis, mereka akan menutup kawasan ini sekiranya terlalu ramai orang berada di tempat ini. Dan antara lain juga pengangkutan awam ya. Beberapa jalan keluar masuk di kawasan ini, di stesen-stesen MRT di kawasan ini juga ditutup untuk pastikan tidak begitu ramai orang berada di kawasan ini. Dan selepas sambutan tahun 2024 juga, para pengunjung dinasihatkan untuk berjalan ke stesen-stesen MRT yang tidak terlalu berdekatan dengan sini, termasuk di downtown, di promenade dan di Esplanade untuk mengelak daripada kesesakan. Dan saya selepas ini juga akan pergi ke sambutan Let's Celebrate 2024 di promenade di belakang saya itu, iaitu di Promontory, untuk membawakan laporan di media sosial kami di akaun Berita MediaCorp. Jadi jangan ke mana-mana, kembali kepada anda di studio Rosli. Baik, terima kasih Hakim yang berada di kawasan Marina Bay. Dan saudara, pastinya tidak lengkap tahun baru tanpa kalender baru. Anda kini sudah boleh memuat turun kalender 2024 versi digital yang disediakan Majlis Ugama Islam Singapura MUIS sejak semalam. Kalender tersebut turut menyertakan takwim Islam, tarikh-tarikh penting dalam Islam dan juga waktu solat. Anda boleh mendapatkan pautannya di laman Facebook MUIS.